wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam bulan Rajab. Masuk sahaja bulan Rajab adalah merupakan persiapan untuk kita menerima tetamu yang merupakan tetamu yang mulia, yaitu bulan Syaban setelahnya, dan begitu juga bulan Ramadan. Sehingga orang-orang salihin suka untuk memperbanyakkan istighfar pada bulan Rajab, seolah-olah ingin membersihkan diri dahulu, membersihkan hati dahulu. Dan apabila masuk di dalam bulan Syaban, mereka memakai wangian, yaitu dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah boleh seseorang memakai wangian kecuali berada di dalam keadaan yang bersih. Maka dengan itu mereka memperbanyakkan istighfar, dan bulan Syaban mereka memperbanyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana masuk kepada bulan Ramadan, mereka memperbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Yang Al-Quranul Karim disebutkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, kalaulah hati kita ini bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Kerana bila mana hati berada di dalam keadaan bersih, kita akan dapat masuk ke dalam lautan ilmu Al-Quran, dapat memetik daripada hasil buah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sehingga setiap perkataan, setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quranul Karim bertambahlah ma'rifatan, bertambahlah khusyu'an, bertambahlah segala kedudukan perkara-perkara sifat-sifat yang mulia yang diperolehi oleh yang diberikan Allah kepada orang-orang yang saleh, yang ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu berkata salafun salihin bahawa bulan Rajab adalah bulan yang kita meletak benih, kita tanam pohon yang kita inginkan. Dan bila mana datang pada bulan Syaban adalah merupakan bulan yang kita siram akan benih yang kita telah tanam tadi. Dan pada bulan Ramadan kita mengambil hasil daripada pohon yang telah kita tanam tadi. Kita mendapat hasil buah daripada yang apa yang telah kita tanam, seolah-olah menunjukkan kepada kita persiapan masuk bulan Ramadan. Kita mengambil daripada natijah. Apakah natijah tersebut? Yaitu kelazatan, khusyuk, keikhlasan, kejujuran kepada Allah di dalam membaca Al-Quranul Karim. Betapa banyak orang pada zaman ini membaca Al-Quranul Karim, akan tetapi mereka tidak mampu untuk menangis saat membaca ayat Al-Quranul Karim. Betapa banyak orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi masih melakukan perkara-perkara yang haram. Dengan itu berkata oleh para ulama, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, salat di dalam membaca surah Fatihah sedang melaknat di balik. Karena apa? Karena dosa yang dia melakukan, sedangkan pengakuannya hanya zahir, aku beribadah kepadamu, aku tunduk kepadamu, tetapi keluar daripada salat mereka melakukan kemaksiatan wal'iyadzubillah. Maka dengan itu wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah bulan yang mulia ini bulan persiapan menuju kepada bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Berkata salafun salihin juga bahawa barang siapa yang menghormati, mengagungkan dan berusaha semampunya pada bulan Rajab, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik insya-Allah untuk dapat istiqamah juga pada bulan Syaban. Bila mana dia menghormati, mengagungkan bulan Syaban, istiqamah dalam bulan Syaban, maka akan dikurniakan Allah taufik untuk diistiqamah juga pada bulan Ramadan. Dan apabila dia istiqamah di dalam bulan Ramadan, mengagungkan bulan Ramadan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia akan istiqamah daripada Ramadan menuju kepada Ramadan yang seterusnya. Maka dengan itu wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peringatan kepada diri saya dan semua, yaitu kepentingan untuk menjadikan mengambil asbab daripada ibadah dan ilmu kita agar bertambah khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah yang banyak kurang pada zaman ini, orang-orang yang menangis kerana Allah, menangis kerana khasyah min Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan para orang-orang yang dekat kepada Allah, keadaan mereka sentiasa menangis kepada Allah. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam' mimma 'arafu min al-haqq yaqulun rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Allah Subhanahu wa taala memberitahu mereka para sahabat bila mana mendengar ayat Al-Quran yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengalirlah air mata mereka. Khasyah, mengalir air mata mereka. Cinta, mengalir air mata mereka. Rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dan meyakini akan kebenaran
Rabbana amanna, ya Allah kami beriman kepada Allah, faktubna ma'asyahidin, tuliskanlah kami menjadi orang-orang yang bersaksi kepada Allah, yang berada dalam keadaan beriman kepadamu. Apabila Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kepada kota Habsyah saat berada di dalam keadaan pertama kalinya hijrah, mereka pergi ke kota Habsyah sana. Raja Najashi, Raja Habsyah itu disebutkan bahawa beliau belum lagi menjadi orang Islam. Akan tetapi bila mana disebutkan bahawa mereka orang-orang Islam yang ingin berada di tempat Malik Najashi ini, ada orang-orang kafir yang datang untuk nak menghalang agar orang-orang Islam ini tidak diterima oleh Raja Malik Najashi ini. Akhirnya didengari oleh Raja Najashi ini untuk minta apa sebetulnya agama mereka, apa yang dibawa oleh mereka. Dibaca oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ayat Al-Quranul Karim di depan siapa? Di depan seorang raja, yang raja tersebut belum lagi menjadi orang Muslim, belum beriman kepada Rasulullah. Apabila membaca ayat Al-Quran di hadapan raja ini, dan para sahabat raja tersebut mengalir air mata bila mana mendengar ayat Al-Quranul Karim. Ini belum menjadi Muslim, tetapi kerana mereka ini, Nabi SAW dah beritahu awal, mereka adalah raja yang tidak zalim. Isyarah kepada kita hati yang bersih, hati orang-orang yang tidak mempunyai kebencian, kedengkian, kesombongan. Hati seumpama ini mudah masuk nur cahaya Allah Subhanahu wa taala walaupun masih belum Islam. Maka dengan itu betapa pentingnya tarbiyah di dalam kehidupan kita, sehingga kita membesar bukan dengan suka membenci orang lain, dengki kepada orang lain, sombong kepada orang lain, diajarkan untuk menzalimi orang lain. Orang-orang seperti ini bagaimana cahaya akan menembus kepada dalam hatinya. Raja Najashi ini akhirnya masuk ke dalam Islam. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Rasulullah SAW saat kembali kepada Allah ini raja di salat al-ghaib. Bahkan ini pertama kali di salat al-ghaib. Bahkan Imam An-Nawawi berkata ini masyru'iyat salat al-ghaib adalah disebabkan ini raja yang salih tadi oleh Rasulullah SAW. Dan disebutkan juga dalam tarikh bahawa beliau meninggal pada bulan yang mulia ini, iaitu bulan Rajab. Dengan itu para orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyah ada darajat. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahawa khasyah mempunyai 3 keadaan, iaitu yang pertama, khasyahnya orang awam. Khasyahnya orang awam, takutnya orang awam adalah mereka memikirkan tentang takut melakukan dosa, takut masuk ke dalam api neraka, takut agar tidak dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang mulia. Kalau dah ada sifat takut dan khasyah ini, sudah alhamdulillah nikmah besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, tetapi ada yang lebih tinggi daripada itu. Kalau orang itu jujur, istiqamah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, masuklah dia kepada peringkat yang kedua, iaitu khasyatul khawas, orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang khasyah kepada Allah, bukan lagi hanya memikirkan tentang syurga dan neraka, walaupun perkara itu adalah perkara yang mulia yang perlu kita sebagai orang yang beriman. Akan tetapi di dalam takut mereka agar tidak masuk ke dalam api neraka, mereka telah irtaqa, telah berada di dalam peringkat yang lebih tinggi muamalat kepada Allah. Tidak mahu mereka melakukan dosa walaupun dosa yang kecil, kerana di dalam dosa ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya khaf min ghadabillah, mereka takut daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala dosa mereka tidak mahu melakukan karena takut kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang lebih tinggi, iaitu khawasul khawas, kata Imam Al-Ghazali, iaitu orang-orang yang bila mana beribadah kepada Allah, di dalam tadi takut kepada api neraka, dalam masa yang sama takut juga daripada ghadab Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama yang lebih tinggi, iaitu takut tidak dicintai oleh Allah, takut tidak mendapat pandangan Allah. Ini yang membuatkan orang-orang salihin sanggup bangun malam berjam-jam mereka berdiri di hadapan Allah tanpa ada orang melihat, berada di dalam keadaan cinta kepada Allah. Mereka dapat mempunyai hati yang disebutkan di dalam hadis bahawa Allah mengulang-ulang, siapa daripada hamba-Ku yang ingin bertaubat, siapa daripada hamba-Ku yang ingin meminta pengampunan, siapa yang daripada hamba-Ku yang ingin agar hajatnya dikabul oleh Allah daripada malam sampai ke subuh. Mereka tak sanggup nak tidur karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku tidur sedangkan seruan ini diulang-ulang sampai subuh? Ini keadaan orang-orang yang pecinta, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita bermohon moga-moga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu berkata para ulama bahawa
Orang yang beriman bila mana semakin beribadah kepada Allah, semakin mereka takut kepada Allah. Berbeza dengan orang munafik, saat mereka semakin beribadah kepada Allah, semakin mereka bangga, semakin mereka rasa aman. Kenapa? Saat mereka dah beribadah, banyak orang sana tak beribadah. Mereka beribadah, mereka merasa seolah-olah mereka lah yang telah melakukan segala kebaikan, orang lain tak melakukan kebaikan. Maka dengan itu disebutkan oleh seorang ulama, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau pernah berkata bahawa hatta di dalam ilmu pun, ilmu ini, kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ilmu ini terbahagi kepada dua. Al-ilm ilman. Ilmu yang pertama ilm nur wa khasyah. Barang siapa yang bertambah daripada ilm yang daripada cahaya dan khasyah ini tadi, izdad ma'rifatuh bi nafsih, bertambahlah dia muhasabah, merasai dirinya penuh dengan kekurangan. Wa arif wa ya'lam, dan dia mengetahui bahawa sesungguhnya masih ramai lagi, dan mengetahui bahawa dia adalah penuh dengan kejahilan dan kekurangan. Bertambahlah dirinya merasai, aku ni tidak mengetahui ilmu sebetulnya, aku ini jahil sebetulnya. Saat bertambah ilmu ini membuatkan bukan lagi dia nak bangga, tetapi merasai dirinya jahil. Dalam masa yang sama sentiasa bermuhasabah, merasai dirinya penuh dengan kekurangan. Ini ilmu nur wa khasyah. Ilmu yang kedua adalah ilmu lisan. Ini yang zaman sekarang begitu banyak tersebar, dan kita bermohon kepada Allah moga-moga dijaga kita oleh Allah. Ilmu lisan, kata Habib Abdullah bin Muhsin atas, izazdad al-insan minhu, bila mana seseorang bertambah ilmu, jenis ilmu yang hanya keluar daripada lidah, akan bertambah dakwah, bertambah kebanggaan, bertambah nak menunjuk yang dia lebih hebat daripada yang lain, sehingga disebutkan bahawa akan dia merasai bahawa tidak ada orang yang alim seperti dia, orang lain semua jahil. Bertambah ilmu ini, dia mulailah mengutuk orang lain, merendahkan orang lain dan sebagainya. Inilah keadaan orang-orang yang tidak mengambil ilmu daripada orang yang bercahaya. Maka dengan itu kita dianjurkan mengambil ilmu daripada orang-orang yang bercahaya, yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan saya tutup dengan satu kisah yang disebutkan oleh guru kita Al-Habib Ali Al-Jufri. Suatu ketika ada seseorang di negara Arab, ada seorang orang yang bukan Islam. Dia ingin masuk ke dalam agama Islam, tetapi umurnya sudah lanjut karena dia duduk lama di negara Arab. Saat dia melihat akan Islam, keadaan orang Muslim dan sebagainya, sampai tergerak hatinya, dia mahu masuk kepada Islam. Saat dia mahu masuk kepada Islam, maka dia pergi kepada satu imam yang Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga memberi hidayah kepada ini imam. Ini imam miskin, tidak mempunyai guru. Dan ini kita perlu kepada guru yang bersanad, yang sambung kepada Rasulullah, yang mengetahui hakikat rahmah dan ilmu daripada Rasulullah. Maka ini imam bila melihat ini orang kafir mahu masuk kepada Islam, umur dah tua, maka dia kata, apa, engkau nak masuk Islam? Oh, tak boleh. Kenapa engkau tak boleh masuk Islam? Dia begitu. Maka dia pun sedih. Ini orang yang dah tua, umurnya dah lebih kurang 60 lebih, dia merasa sedih. Karena apa? Karena orang ini beritahu dia tak boleh nak masuk Islam. Karena dia dah tua, dah tak boleh nak masuk Islam. Kenapa? Disebutkan bahawa kerana dia berada di dalam keadaan selama ini kekufuran, lepas tu dia nak masuk ke dalam agama Islam. Macam mana tu? Maka akhirnya dia pun putus asa. Lama kelamaan dia masih ada di dalam hatinya ingin masuk ke dalam agama Islam. Terjumpa dia kepada seorang alim, seorang syekh yang mempunyai sanad bersambung kepada Rasulullah, adaban wa akhlaqan wa ilman. Sampai kepada orang tersebut dan bertanya, aku nak masuk kepada Islam, umur aku dah lanjut, tapi aku ingin masuk ke dalam agama Islam, boleh ke tak? Bagaimana tak boleh? Masuk ke dalam agama Islam, perkara yang sangat mulia. Masuk. Akhirnya dia pun masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan hati ini tertanya, tadinya aku tak boleh nak masuk Islam hari itu, kenapa? Maka orang syekh ini pergi telefon tanya ini orang, kenapa orang Islam, orang kafir nak masuk Islam tak mau diterima? Dia telefon tanya, wahai fulan, kenapa ni ada orang nak masuk ke dalam Islam, engkau tak bagi dia masuk Islam? Lihat kepada orang, pengajaran kepada kita. Orang ini tak mempunyai sanad, tak bersambung dan sebagainya, berkata, wahai syekh, bagaimana dia nak masuk Islam? Sudah berapa tahun, 60-70 tahun dah berada di dalam keadaan kufur kepada Allah, di dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah SWT. Lepas tu nanti dia nak masuk syurga dengan kita. Macam mana nak masuk syurga dengan kita? Dia duk yatamatta' bil ma'asi, duk rasa sedap dengan kemaksiatan, duk buat dosa, dia duk rasa lazat duk buat maksiat. Lepas tu akhir umur dia masuk Islam, lepas tu dia nak masuk syurga dengan kita. Ajib. Maka kata Habib Ali Jufri, subhanallah, ini bila mana seseorang beribadah ataupun mempelajari ilmu tanpa mempunyai guru yang benar,
Di sini penyakit yang halus yang kadang tak nampak. Yang pertama kata Habib Al-Jufri, sudahlah yang pertama dia kononnya dah yakin macam dia ni ahli syurga, nak masuk ke dalam syurga dengan kita. Ajib. Dah merasai seolah-olah dia adalah penghuni syurga. Yang kedua apa? Dia masih ada keinginan ini yatamatta' bil ma'asi. Dia duk rasa sedap dengan kemaksiatan selama ini. Aku pun kalau ikutkan nak buat maksiat juga. Yang ini masih ada kelazatan di dalam hatinya nak buat maksiat. Ajib. Maka dengan itu kita bermohon kepada Allah, moga-moga Allah menggunakan kita hati yang ikhlas, hati yang jujur kepada Allah. Diangkat kita angkat tangan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah menggunakan kita insya-Allah hati yang bersih, hati yang sentiasa tawajuh kepada Allah, hati yang memperbanyakkan istighfar kepada Allah, hati yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan pada bulan-bulan yang mulia ini insya-Allah bulan taubah kepada kita insya-Allah dan kepada keluarga kita insya-Allah. Kita bermohon kepada Allah, moga-moga Allah menggerakkan hati kita insya-Allah untuk sentiasa semangat dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya arhamar rahimin, Allahumma ya wanfaqa ahli al khair wa anahum alaih wa fiqna li kulli khairin wa inna alaih birahmatika arhamar rahimin.